بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita menyambung kembali muzakarah kitab kita, iaitu kitab At-Taqrirat As-Sadidah fi Qismi Al-Ahwali Al-Syakhsiyah, karangan guru kita Al-Habib Hasan Al-Kaf hafizahullahu ta'ala. Kita dah sampai pada perbahasan mulazamatu al-mu'taddati lil-maskan, kewajipan wanita yang beriddah untuk duduk di rumah, tidak boleh keluar daripada rumah. Kita baca, yajibu likulli mu'taddatin mulazamatu sakani alladhi furiqat fihi in kana mustahaqqan lizawji wala qabiha. Wajib bagi setiap perempuan yang beriddah untuk duduk di rumah. Rumah mana tu? Rumah yang dia tu diceraikan di rumah tersebut. Kalau rumah itu ialah milik suami, rumah itu ialah mustahaqqan lizawj. Makna mustahaqqan lizawj sama ada rumah itu milik suami ataupun suami sewa ataupun suami pinjam daripada kawan dia, ataupun rumah itu diwakafkan untuk suami dan sebagainya. Ala kulli hal, bila mana seorang suami menceraikan isteri dia di satu tempat, di rumahnya, sama ada rumah tu rumah dia beli, rumah dia sewa, rumah dia pinjam, rumah yang diwakafkan untuk diri dia, tak, ketika itu wajib isterinya duduk di rumah itu selama mana isteri itu dalam iddah. Itu maksud dia. Wala qabiha, dan rumah itu pula sesuai dengan isteri tersebut. Maknanya standard dengan pekerjaan isteri, dengan martabat isteri untuk duduk di rumah seperti itu, maka suami isteri tersebut wajib duduk di rumah, tak boleh keluar rumah. Kalaulah rumah yang diceraikan dia oleh suami tu di satu tempat, di satu rumah yang khasis itu yang hina lah, takhayyarat bainal istimrari fihi wa talabin naqli ila la'iqin biha. Ketika itu perempuan itu, isteri itu diberi pilihan untuk terus duduk di rumah itu, tak, ataupun minta suami dia cari rumah yang lebih sesuai untuk diri dia. Jadi kalau kesimpulan dia lah, kalau seorang isteri dicerai di sebuah rumah tu sesuai dengan isteri tu, dan rumah tu memang suami mempunyai kelayakan ke atas rumah tersebut, sama ada rumah yang suami beli ataupun rumah sewa ataupun rumah yang dipinjam dan sebagainya. Ketika itu isteri wajib duduk di rumah tersebut. Kalau rumah tersebut tidak sesuai dengan isteri, maka isteri diberi dua pilihan, sama ada isteri terus duduk di rumah tersebut, ataupun isteri minta daripada suami untuk memindahkan dia ke tempat yang lebih sesuai dengan standard dan martabat diri dia. Apa dalil suami ataupun isteri kena duduk di rumah, tak boleh keluar? Liqaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihinna. Tu mana askinuhun, apa dia? Wahai suami, kamu bagi isteri-isteri kamu itu tinggal di rumah kamu. Wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin, dan jangan kamu memberi mudarat ke atas mereka untuk kamu bebankan mereka. Jadi ini dalil kepada bila mana seorang suami mencerai isteri, maka askinuhun, wajib kamu wahai suami biarkan isteri itu duduk di rumah tu. Lepas tu kamu yang kena keluar daripada rumah tersebut, cari rumah yang lain. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain disebut la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah,
Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, maksudnya ialah, wahai suami, jangan kamu keluarkan mereka, iaitu isteri-isteri yang kamu telah ceraikan, daripada rumah mereka. Rumah mereka sini dinisbahkan kepada wanita sebab wanita duduk situ, wanita jaga rumah tu. Sedangkan rumah tu ialah rumah suami. Wala yakhrujna, jadi suami jangan halau isteri daripada rumah tersebut, dan isteri pun tak boleh nak keluar sesuka hati dia, tak boleh. Kecuali lah kalau isteri itu apa, illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah, kecuali lah kalau para isteri itu mendatangkan satu perkara yang buruk yang jelas. Al-fahishah al-mubayyinah ialah al-adha bi an tabdu ala ahli zawjiha hatta yashtadda adahum biha. Tu maksud dia. Maksudnya suami boleh keluarkan isteri kalau isteri itu telah mendatangkan al-fahishah al-mubayyinah, satu keburukan yang jelas. Makna satu keburukan yang jelas ialah al-adha. Al-adha ni satu kesakitan yang dibuat oleh pihak isteri kepada keluarga si suami. Boleh jadi isteri duduk kat rumah ni tak dengan suami dia, kat sebelah tu rumah mak ayah bagi suami dia. Mak ayah bagi suami dia. Jadi bila dicerai, suami keluarlah daripada rumah tu, isteri duduk dalam rumah tu, tak, dia menyakiti mak ayah kepada suami dia, kepada bekas suami dia. Jadi ketika itu sang suami boleh halau isteri tu ke tempat lain lah, pergi cari rumah lain yang duduk di sebelah rumah mak ayah suami. Sebab apa? Sebab perempuan tu menyakiti hati mak ayah suami. Itu mana al-fahishah al-mubayyinah, yang menyebabkan suami boleh mengeluarkan isteri daripada rumah yang diceraikan wanita di rumah tersebut ke tempat yang lain lah. Okey. Fa illam yakun li zawji maskanan fa wajaba alaihi an yuhayyi'a laha maskanan. Kalau suami tidak ada rumah, maka wajib bagi suami menyediakan juga rumah bagi isteri. Sebab kita sebut sebelum ni, as-sukna iaitu tempat tinggal wajib disediakan oleh pihak suami kepada isteri bila mana suami menceraikan isteri. Maknanya dalam iddah, isteri masih berhak dapat apa? Dapat sukna, tempat tinggal. Tak. Jadinya bila suami tidak ada maskan, tidak ada rumah, suami kena cari juga rumah untuk pihak isteri. Maknanya dia sewa ke, dia pinjam ke, ikutlah lagu mana pun, yang penting ada rumah yang menyebabkan isteri dia boleh duduk di situ. Bekas isteri dia yang telah diceraikan boleh duduk di situ. Okey. Jadi suami tu cara nak cari rumah lagu mana? Banyak cara lah. Antaranya ialah bi an yaqtariya walau bil iqtirat min al hakim. Menyewa. Walaupun nak bayar sewa tu dia kena pinjam duit daripada pemimpin. Tidak ada masalah. Boleh juga dia buat begitu. Ataupun wanita tersebut pergi pinjam daripada au hiya taqtaridu bi idznil hakim thumma tarji'u alaihi. Ataupun wanita tersebut meminjam untuk membayar sewa rumah tapi dengan izin hakim. Dan nanti bila dah habis iddah, duit yang dia pinjam tu dia boleh rujuk balik kepada suami. Maknanya minta duit tu kepada suami. Jadi isteri nak harap ke suami cari rumah, suami tak cari. Jadi isteri boleh buat apa? Isteri boleh pinjam duit daripada orang lain, contoh 500 sebulan, nak habiskan iddah tu, mungkin dalam kita guna dalam 2,000 ringgit, pinjam. Pinjam tu pula mesti dapat izin daripada hakim, pergi ke mahkamah atau pergi ke pejabat agama ke, beritahu dia, aku ni meminjam duit aku pinjam ni sebab aku layak untuk dapat maskan, tapi suami aku tak bagi. Aku tak ada duit nak sewa rumah. Jadi aku pinjam daripada orang, nanti bila habis iddah aku, maka duit RM2,000 tu aku nak rujuk balik kepada suami. Maka tidak ada masalah kalau rujuk tu maknanya minta balik suami bayarkan RM2,000 untuk si perempuan tu bayar hutang kepada orang yang dia pinjam. Tidak ada masalah kalau isteri meminjam dengan izin daripada al-hakim.
Selesai kat situ. Terus, la yajuzu lahal khuruju illa lihajatin aw darurah. Tidak harus bagi isteri keluar daripada rumah kecuali kerana hajat ataupun kerana darurah. Dan tidak termasuk bawah hajat ziarah. Nak pergi ziarah kawan tak boleh keluar atas nama ziarah. Nak pergi beribadat di masjid juga tak boleh. Nak pergi kuliah tak di masjid juga tidak boleh. Tidak termasuk bawah hajat. Wa ziyaratul qubur, nak ziarah kubur ayah dia, kubur mak dia juga tidak boleh kerana tidak termasuk bawah hajat. Antara yang termasuk bawah hajat yang menyebabkan perempuan tu boleh keluar dari rumah. Contoh kerja untuk mencari rezeki yang halal. Contohlah kita wanita tu ialah wanita yang tidak wajib suami bagi nafkah kepadanya kecuali maskan, kecuali rumah. Jadi dia manusia, bila manusia ni dia perlu boleh makan minum lah, nak cari duit mana. Jadi dia perlu keluar, ada hajat untuk keluar untuk cari rezeki, maka tidak ada masalah. Tapi keluar kalau untuk ziarah mak ayah, ziarah kawan, untuk beribadat di masjid, untuk hadir kuliah maghrib, kuliah zuhur, kuliah subuh, untuk ziarah kubur, para wali ke, para tak wali ke, hukumnya tidak boleh. Sebab tidak termasuk bawah al-hajah. Jadi disebut di sini la yajuzu lahal khuruju illa li hajatin aw daruratin. Tidak boleh bagi isteri itu, mana isteri yang telah dicerai itu, keluar daripada rumah itu kecuali kalau ada hajat ataupun ada darurah. Contoh darurah apa dia? Contoh darurah ialah ad-darurah kan-hidami al-bait, rumah untuk. Tak kena duduk dalam tu lagi. Awil khawfi ala nafsi, ataupun bimbang ke atas diri dia sendiri. Contoh ada orang jahat nak rogol ke, nak cabul ke, maka dia keluar daripada rumah tu. Ataupun ada ular masuk ke, tak kala jengking masuk, dia takut dia keluar, tak ada masalah. Ataupun dia keluar daripada rumah kerana bimbang ke atas keselamatan anak-anaknya, tak, juga tidak ada masalah. Contoh berlaku kebakaran dan sebagainya, untuk dia keluar tidak ada masalah. Jadi perempuan yang duduk dalam rumah yang disediakan oleh suami tu, dia tak boleh keluar daripada rumah tu kecuali kalau ada hajat ataupun darurah. Selain daripada tu tidak boleh. Masalah berkait. Idza arada musakanatuha ataupun musakanataha fala yajuzu lahu li'annahu ajnabiyyun illa idza kana hunaka mani'un min al-khalwah bi an yakuna laha makanun tanfaridu fihi بمرافقتها الخاصة ولا يشترط وجود محرم إذا كان هناك حائل. Masalah pertama yang disebut dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah ini ialah kalau suami tu nak musakanah, maknanya nak duduk sekali dengan isterinya. Suami cerai isteri di rumah suami. Tak. Ketika itu kita sebut isteri wajib ataupun layak dapat maskan, tempat tinggal. Suami tu nak duduk juga dalam rumah tu, boleh tak? Kita sebut tidak boleh. Fala yajuz, tidak boleh. Sebab apa? Sebab suami bila cerai isteri, maka dua orang tu dah jadi orang asing dah. Bila orang asing tak boleh nak duduk sekali. Kecuali lah kalau di sana ada manik, penghalang yang menghalang daripada mereka berkhalwat. Contohnya apa? Di sana ada tempat yang boleh isteri duduk seorang, lepas tu suami duduk seorang. Contohlah rumah tu 2 tingkat. Rumah 2 tingkat, tak, tingkat pertama masuk ke depan, tingkat kedua masuk ikut tangga yang ada di luar rumah. Jadi menyebabkan suami dan isteri tu yang dah bercerai tu tidak duduk sekali, tidak berlaku khawat, maka tidak ada masalah. Tapi kalau rumah biasa 1 tingkat, tak, seorang duduk bilik ni, seorang duduk bilik tu, tanah pula 1, dapur pula 1, itu tidak boleh. Kerana ada wujudnya khalwah. Okey, jadi kalau ada hail, tak, maka tidak ada masalah, sekalipun tidak ada mahram. Jadi macam kita sebut tadilah, tingkat pertama, tingkat kedua, tak, antara tingkat pertama tingkat kedua tu
nak masuk bukan ikut dalam, tapi ikut luar. Tangga dalam tidak ada. Untuk masuk ke naik ke tingkat satu, tidak ada tangga daripada dalam. Tangga daripada luar. Contohlah, benda tu wujud rumah lagu tu. Ada tak? Jadinya ketika itu tidak ada masalah dan tak perlu kepada mahram. Jadi suami duduk kat bawah, isteri duduk kat atas ataupun sebaliknya. Tidak ada masalah. Kerana tidak wujudnya khalwah. Tidak berlakunya khalwah antara dua mereka. Okay, yang kedua, masalah yang kedua yang disebut ialah idza lam yakun hunaka hailun fala budda min wujudi mahramin laha dzakaran aw mahramin lahu unsa aw zawjatun ukhra lahu fa in lam yata'atta dhalika fa yantaqilu wa hiya allati tulazimul as-sakan. Kalau tidak ada penghalang antara suami dan isteri. Tak? Tu. Maka ketika itu mesti ada mahram bagi perempuan. Sama ada mahram perempuan tu abang dia ke, lelaki dia ke, tak, ataupun mahram perempuan, contohnya kakak dia, adik perempuan dia, ataupun isteri kedua bagi suami. Tak? Boleh. Jadi kita sebut kalau tidak ada penghalang antara suami dan isteri, maka mesti ada mahram yang duduk sekali. Sama ada mahram itu mahram lelaki. Mahram kat sini maknanya mahram perempuan. Mahram perempuan itu pula sama ada yang lelaki ataupun wanita. Ataupun isteri kedua bagi suami dia. Tu. Mesti ada. Fa'illa ta'atta dhalik, kalau tak boleh buat juga, tak boleh nak cari mahram, itu suami kena keluar daripada rumah dan isteri kekal duduk di rumah tersebut walaupun rumah tu rumah suami. Boleh. Jadi masalah pertama tadi, suami nak duduk dengan isteri, boleh kita sebut? Tak boleh, kecuali lah kalau ada penghalang. Penghalang kita sebut gambarannya kalau rumah 2 tingkat, nak masuk nak naik tingkat kedua tu mesti menggunakan tangga daripada luar rumah. Maknanya daripada dalam rumah tingkat 1 tak boleh, daripada tingkat 1 tak boleh nak naik tingkat 2. Tak ada tangga. Tak, ketika itu bolehlah untuk suami dan isteri duduk dalam satu bangunan tu, satu rumah tu. Tu. Selesai. Masalah nombor 3, idza talaqaha fi baitiha falahum an yutalibu bi ujratil maskani wa idza talaqaha fi baitin ajnabi fa idza radiya sahibul manzili bi i'aratihi aw ijaratihi fatalzamuhu al ujratu in lam yarda fatantaqilu lid darurah. Okey, kalau suami menceraikan rumah isteri. Contoh rumah tu ialah milik isteri. Isteri yang bayar rumah tu. Suami ceraikan isteri tersebut di rumah itu. Rumah ialah suami. Jadi sekarang kalau kita fikir tak, selesailah masalah. Tak perlulah isteri tu nak cari rumah lain sebab tu memang rumah dia. Tapi kita kena ingat, kewajipan menyediakan rumah tu bukan bagi pihak isteri tapi suami. Jadi kalau rumah tu rumah isteri, tak, suami isteri tu berhak pula minta duit sewa daripada si suami dia tu. Contoh rumah isteri tu sebulan, kalau sebulan sewa kita letak RM600. Maka isteri boleh minta kepada suami RM600. Sebab apa? Sebab aku duduk rumah aku ni, dan sedangkan kewajipan mencari rumah ialah ke atas bahu kamu. Okey. Kalau suami menceraikan di rumah orang asing, contohlah suami isteri itu pergi rumah Zaid, sampai di rumah Zaid tu berlaku pergaduhan lagu mana, tak, suami menceraikan isteri di rumah Zaid, rumah orang asing. Ketika itu kita tengok, kalau pemilik rumah tu iaitu Zaid redha untuk memberi pinjam kepada suami yang menceraikan isterinya tu, memberi pinjam rumah dia untuk isteri contoh kita sebut Zaid
orang asing, Ahmad dengan Zainab. Tak. Jadi Zaid redha untuk bagi pinjam rumah dia kepada Ahmad. Untuk apa? Untuk Zainab duduk di rumah tersebut. Ataupun bagi sewa. Maka ketika itu wajib perempuan tu duduk di situ dan suami kena bayar sewa. Fa illam yarda, kalau tuan rumah tu tidak redha, maka fatantaqilu liddarurah. Perempuan tu boleh pindah ke tempat lain liddarurah, kerana darurat lah. Sebab pemiliknya tak redha, jadi cari rumah lain, tapi bayarannya kekal ke atas suami. Masalah nombor 4, idza talaqaha fi baitin ghairi la'iqin biha falaha an tatluba al-intiqal. Kalau suami menceraikan isteri di satu rumah yang tidak sesuai dengan isteri. Contoh isteri tu doktor ataupun isteri yang standard lah, gaji besar contohlah. Tak. Jadi diceraikan rumah asal mereka besar. Contohnya 5-6 bilik. Tak, tandas pada setiap bilik ada tandas, ada aircon apa semua. Sebab isteri dia pun banyak duit. 2 orang tu, suami isteri tu balik kampung. Kampung ni rumah ala kadar je lah. Di kampung suami menceraikan isteri. Rumah kampung tu, iaitu rumah mak ayah suami tu, tak, rumah tu dhaif, tidak sesuai bagi isteri yang standardnya seperti doktor dan selevel dengannya. Maka ketika itu isteri boleh minta pindah ke tempat yang lebih sesuai dengan dirinya. Mana rumahnya? Rumah dia. Contoh hukum duduk di Kuantan. Duduk di Kuantan, rumah suami yang besar tu. Boleh. Okey. Jadi isteri ada hak untuk minta untuk pindah di rumah lain. Nombor 5, idza kanat al-mu'taddatun nafaqataha 'ala az-zawj fala yajib lahu. Suami, maka perempuan seperti itu tak boleh keluar daripada rumah kecuali kalau ada darurat sahaja. Sebelum kita sebut ada perempuan yang dalam iddah yang layak nafkah, pakaian, rumah, tapi tak layak terima alatut tanzif, alat makeup. Dan ada juga golongan yang tidak layak terima nafkah. Tapi hanya layak apa? Hanya layak terima maskan, rumah sahaja daripada suami. Jadi di sini disebut, kalau perempuan yang dalam iddah itu dapat nafkah daripada suami, maknanya suami dia wajib bayar nafkah kepada dia. Contohnya apa? Perempuan yang dicerai dalam talak raj'i. Perempuan yang dicerai dalam talak raj'i, talak 1, talak 2. Maka perempuan itu akan mendapat hak nafkah, hak pakaian, hak rumah, kecuali alatut tanzif, kecuali alat mensucikan diri, mencantikkan diri daripada pihak suami. Ketika itu perempuan seperti itu, iaitu perempuan yang ditalak dengan talak raj'i, tak boleh keluar daripada rumahnya kecuali kalau ada darurah. Nak keluar pergi cari nafkah, tak perlu cari dah, suami kamu tanggung dah. Nak keluar pergi cari baju, suami kamu tanggung juga. Nak cari makan, suami tanggung juga. Tak. Jadi tak boleh keluar kecuali ada darurah. Darurah tak boleh lah. Rumah runtuh, rumah terbakar, tak ada ular dalam rumah, maka ketika itu boleh keluar. Tapi selain daripada itu, tak. Kalau semata-mata kerana hajat, tidak boleh. Kerana apa? Kerana nafkahnya, makan minumnya, pakaiannya telah ditanggung oleh suaminya, oleh bekas suaminya. Nombor 6, masalah nombor 6, idza kanat al-mu'taddatu nafaqataha laysat 'ala az-zawj falaha an takhruja liqada'i hajatiha idza lam yakun hunaka ma yanubu 'anha walaha an takhruja bil-laili idza kanat tastawhishu fil baiti fatakhruju ila ahliha aw jiraniha bi syarti an tabita fil baiti. Masalah yang ke-6 ialah kalau perempuan yang mu'taddah itu nafkahnya tidak wajib ke atas suami. Contohnya apa?
Contoh perempuan yang mati suami. Ketika itu dia berhak dapat daripada pihak suami rumah sahaja. Tu. Tak. Adapun nafkah maka tidak layak untuk dia dapat daripada suami dia lah. Suami dia dah mati dah memanglah. Tapi dapat daripada duit pusaka tu. Jadi daripada duit pusaka tu hanya taja perempuan tu pada sudut rumah sewa, pada sudut rumah. Makan minum tak wajib, pakaian tak wajib. Jadi perempuan yang mati suami ada iddah tak? Ada. Dia perlu makan tak? Perlulah makan minum tu sebab manusia. Ada tak orang taja dia nafkah? Tidak ada. Sebab suami hanya menaja apa dia? Hanya memberi hak maskan iaitu rumah. Makan minum tak bagi. Maka ketika itu tak syarat benarkan dia untuk dia keluar rumah untuk menyelesaikan hajat dia. Contoh apa dia nak beli makanan, minuman, tak? Nak beli sayur, nak beli ayam, nak masak di rumah ataupun beli hak siap dah. Sebab nafkah suami tak bagi. Tak? Pakaian, lusuh dah nak pergi beli hak baru. Nah, ketika itu dia boleh keluar untuk beli perkara-perkara lagu tu. Kalau tidak ada orang yang ganti, orang yang tolong dia. Maknanya kalau ada orang tolong dia, dia tak boleh keluar jugalah. Walaha an takhruja bil lail. Dia juga boleh keluar pada waktu malam. Tak, kalau dia tastauhish. Tastauhish ni rasa tak syok duduk kat rumah. Rasa apa tu? Tastauhish wahsyah, rasa apa nama? Nak terjemah apa? Rasa tak seronok, rasa takut, rasa bimbang, rasa apa tu, sunyi. Tu yang lebih sesuainya rasa takut lah, rasa wahsyah, rasa asing. Tak, bila duduk malam-malam seorang kat rumah, perasaan tu datang, maka dia boleh keluar ke rumah keluarga dia ataupun rumah jiran dia. Yang penting bila nak tidur, dia kena tidur kat rumah juga. Jadi malam tu duduk seorang-seorang takutlah. Tak, ataupun tak berapa nak seronok sebab duduk seorang, tak ada tempat nak bawa, nak bersembang. Jadi dia dibenarkan keluar, pergi rumah jiran, pergi rumah mak ayah, tapi malam tu juga kena balik untuk tidur di rumah dia. Tak boleh tidur di rumah jiran ataupun rumah mak ayah dia. Kama qala sahibu safwati zubat wa dhatu 'indatin tulazimu sakan haitsul firaqu la li hajati at-ta'am wa khawfiha nafsa wa malan kan hidam. Yang ketujuh, masalah yang ketujuh, al-mawtu'atu bi syubhatin walau bi nikahin fasidin la yajibu laha syai'un hatta sukna. Okey. Seorang perempuan yang disetubuhi secara syubhat, walaupun watak syubhat itu berlaku disebabkan nikah yang rosak, yang fasid, maka tidak wajib baginya sesuatu ke atas suami. Hatta tempat tinggal sekalipun. Maknanya ada seorang perempuan disetubuhi secara syubhat. Tak, sama ada di luar nikah ataupun dalam nikah yang fasid, yang rosak. Maka nikah yang persetubuhan yang berlaku dalam disebabkan pernikahan yang fasid dinamakan sebagai watak syubhat. Tak. Tu. Mereka yang diwatak syubhat ada tidak? Dia sebut ada. Mereka tidak layak dapat apa-apa daripada pihak orang yang mensetubuhi dia tu, orang yang mensetubuhi dia secara syubhat. Kerana apa? Kerana orang yang menyetubuhi dia tu secara syubhat, orang tu bukan suami dia, maka tak layak dapat apa-apalah. Tadi kita bincang tu, suami menceraikan isteri, maka isteri tu hak dia, maka isteri tersebut berhak untuk dapat apa? Rumah ataupun nafkah ataupun kiswah. Yang tu ada perbincangan dia. Kat sini ni ada seorang lelaki menyetubuhi seorang wanita atas jalan syubhat. Adakah dua orang tu suami isteri? Tidak. Watak syubhat ada iddah tak? Ada. Perempuan tu kena beriddah dulu. Tak, sebelum bersama dengan suami dia ke, sebelum berkahwin dan sebagainya, mesti ada iddah dulu. Dalam iddah tu, adakah orang yang menyetubuhi dia tu kena bagi sesuatu? Kita sebut tidak. Hatta tempat tinggal pun tak wajib bagi kerana kedua-duanya tu bukan suami isteri. Begitu. Tak. Kita baca lagi. Bab baru al-ihdad. Bab baru ni, al-ihdad ni tajuk dia
apa dia makna dia? Maknanya ialah berkabung. Bahasa kita panggil berkabung lah. Al-ihdadu huwa tarkul mar'ati li jami'i anwa'iz zinati fil 'iddah. Amma idza kana min babin nadhafati fala syai'a fih. Al-ihdad bermakna tarkul mar'ah. Seorang wanita meninggalkan semua jenis bentuk perhiasan ketika mana dia itu dalam iddah. Tu. Seorang wanita meninggalkan semua jenis perhiasan, sama ada makeup, pakai minyak wangi, pakai baju cantik, tak pakai gelang, pakai emas dekat tengkuk, dekat tangan, dekat kaki, haram itu. Bila mana perempuan itu dalam iddah. Amma idza kana min babin nadhafah, ada kalau bukan untuk perhiasan tapi untuk membersihkan diri, mandi, gosok gigi, tak basuh badan dengan sabun, maka tidak ada masalah untuk dia lakukan. Itu bagi pihak perempuan. Lelaki ada iddah tak? Lelaki ada ihdad tak? Lelaki boleh berkabung tak? Disebut di ta'liq, amar rajulu fala yajuzu lahu al-ihdadu mutlaqan walau lahzatan. لأن الإحداد إنما شرع للنساء لقوة عاطفتهن ولنقص عقلهن المقتضي عدم جبرهن. Adapun lelaki, maka haram baginya berihdad, tidak harus baginya berihdad secara mutlak walaupun sesaat. Contohlah, ayah kita meninggal, kita pun tinggalkan segala jenis bentuk perhiasan. Atas alasan apa? Atas alasan nak berkabung, haram. Tapi kalau kita tinggalkan perhiasan atas alasan tak ada mood, maka tidak ada masalah. Yang tak boleh kita tinggalkan segala perhiasan yang biasa kita pakai atas sebab nak berkabung dengan pembagian ayah kita yang kita paling sayang. Ketika itu haram walaupun sesaat haram. Kerana apa? Kerana ihdad itu, iaitu berkabung itu, hanya disyariatkan untuk wanita kerana kekuatan naluri mereka. Maknanya kekuatan naluri, maknanya mereka ni emosional. Dan juga akal mereka yang lemah, yang kurang. Jadi perlu kepada ihdad, berkabung supaya mereka kembali kepada tabiat asal lah. Boleh? Nutup mata dah. Baca sikit video. Hukum berkabung. Hukum berkabung bagi wanita lah. Bagi lelaki kita dah selesai dah, kita sebut dah tadi. Hukumnya haram. Tak boleh berkabung. Walaupun sesaat tak boleh. Okey. Hukumul ihdad taratan yajib wa taratan yusan. Malah disebut juga dekat kitab ni mubah. Jadi ada kala wajib, ada kala sunat, ada kala haram, kita dah sebut bagi lelaki. Ada kala juga mubah, harus. Wajibun 'alal mutawaffa 'anha zawjuha muddatul 'iddah. Wajib beriddah bagi perempuan yang mati suami. Walaupun perempuan itu seorang hamba ataupun seorang kafir, yang diberi keamanan baginya disebabkan akad zimmah dan sebagainya. Jadi itu yang pertama. Wajib iddah. Dah wajib berkabung bagi wanita yang mati suami, walaupun wanita tersebut hamba ataupun orang kafir yang ada akad zimmah dengan kita. Alal mutawaffa anha zawjuha muddatul 'iddah. Dia wajib beriddah selama mana tempoh iddah. Dia wajib berihdad. Bolak sama. Dia wajib berihdad, iaitu berkabung selama mana dalam tempoh iddah. Dia wajib berihdad, iaitu berkabung selama mana dalam tempoh iddah. Wa yajibu ala waliy as-saghirati wal majnunati man'uhuma mimma yamtani'u minhu ghairuhuma. Wajib ke atas wali bagi budak kecil yang wanita, juga bagi budak kecil yang wanita yang gila. Wajib ke atas wali mereka menghalang mereka daripada buat perkara-perkara yang tidak diizinkan bagi seorang yang sedang berkabung. Contoh, Zainab gila ataupun Zainab budak kecil.
Mudah-mudahnya Zainab gila, Ruqayyah budak kecil. Tak, mati suami. Orang gila dah budak kecil ni bukan mukallaf. Tapi wali mereka, ayah mereka, wajib menghalang mereka ni dari memakai pakaian yang cantik untuk berhias. Dari pakai minyak wangi. Daripada pakai apa lagi? Emas, perak, belian. Haram mereka tu. Ayah mereka, wali mereka yang kena halang. Anak-anak mereka yang kecil dan gila tersebut. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi bersabda dalam sebuah hadis, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa salatin illa zawjin fa arba'atu ashhurin wa ashra. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat untuk beriddah ataupun untuk berkabung, untuk berihdad, untuk berkabung ke atas si mayat lebih daripada 3 hari, kecuali kalau suaminya mati. Maka dia boleh beriddah lebih daripada 3 hari, iaitu 4 bulan 10 hari. Tak? Jadi itu dalil kepada apa? Kalau perempuan tu mati suami, maka iddahnya ialah 4 bulan 10 hari. Dan dia tak boleh berpakaian cantik-cantik, berhias, tak boleh nak pakai minyak wangi, tak boleh nak pakai hitam belian, tak boleh. Kena zahirkan kesedihan disebabkan kematian suami. Itu yang pertama, hukum ihdad wajib. Yang kedua, sunat berihdad, sunat berkabung. Ke atas siapa? Alal ba'ini khurujan minal khilafi man awjabahu. Fakadzalika ar-raj'iyyatu allati ajisat an ruju'iha ila zawjiha. Sunat berkabung bagi perempuan yang dicerai dengan talak ba'in. Dengan cara khulu', dengan cara fasakh. Tak. Ataupun dicerai dengan talak 3. Maka di situ kita panggil, ataupun dicerai dengan talak 1 kemudian habis iddah. Dicerai talak 2 kemudian habis iddah, itu dipanggil sebagai talak ba'in. Tak. Okey, sunat mereka beriddah. Allahumma salli. Salah lagi. Sunat bagi mereka berihdad, berkabung. Sunat bagi mereka berihdad, berkabung, sebab nak keluar daripada khilaf ulama yang mengatakan wajib juga bagi perempuan yang bain untuk berihdad, untuk berkabung. Jadi pandangan mazhab Syafi'i tak wajib. Ada pandangan mazhab lain kata wajib. Kita nak raikan pendapat tersebut, kita pun berihdad sekali. Kita pun katakan sunat bagi perempuan yang baik ini berihdad. Jadi orang yang kata wajib pun tak marahlah kita, sebab kita buat juga. Cuma kita buat atas dasar sunat, tak wajib. Dah. Ala kulli hal, semua ulama, semua mazhab tak maki kita, faham tak? Tak marah kita. Tak katakan kita ni salah. Itu yang dimaksudkan al-khuruj minal khilaf mustahab. Kita keluar daripada khilaf dituntut, maknanya sehingga semua pandangan ulama mengatakan ibadat kita tu okey, sah, tidak ada masalah. Tu. Ya Allah. Wa kadzalika ar-raj'iyyah allati ayisat an ruju'iha ila zawjiha. Begitu juga sunat berihdad, berkabung bagi seorang wanita yang ditalak dengan talak raj'i, tapi dia dah kecewa daripada dikembalikan kepada suaminya. Maknanya ada qarinah-qarinah, tanda-tanda tertentu yang menyebabkan dia sangka dengan sangka yang kuat ataupun yakin suami dia tak akan rujuk dia lah. Walaupun suami dia ada hak rujuk. Tak. Tapi bila tengok keadaan, tengok qarinah tertentu, tengok gaya dia, memang suami dia tak rujuk dia dah. Ketika itu sunat juga dia berihdad, berkabung. Yang ketiga, mubah, harus berihdad, iaitu berkabung bagi liraj'iyyah. Li-ar-raj'iyyah. Ditalak 1, ditalak 2. Idza kanat tarju muraja'ata zawjiha laha fal aulaha atazayyun. Perempuan yang dicerai dengan talak 1 dan dicerai dengan talak 2, dan dia berharap dan dia sangka ada harapan lagi dia ni dirujuk balik oleh suaminya, ataupun dia berharap untuk dirujuk balik oleh suaminya.
Yang nombor 2 tu nanti saya tengok balik. Wa kadzalika ar-raj'iyah allati aysat an ruju'iha ila zawjiha. Makna dia secara lebih jelas saya akan tengok balik nanti. Ala kulli hal yang ketiga maksud dia ialah kalau perempuan tertalak dan dia berharap akan dirujuk kembali oleh suaminya, maka ketika itu aula baginya ialah bertazayyun. Dia dicerai dan dia nak lagi kepada suami dia. Maknanya dia berharap suami dia rujuk balik dia. Maka aula bagi dia bercantik-cantik lah. Supaya kalau suami tengok, suami pulak bini aku ni, rujuk balik. Tak? Tu. Jadi eloknya berhias. Kalau dia tinggalkan tazayyun, suami tengok, menyapah. Bila lagi menyapah, lagilah tak nak dirujuk. Sedangkan dia nak dirujuk oleh suami dia. Dia nak supaya dia tu kembali balik kepada suami. Tak? Maka perempuan seperti itu, eloknya dia berhias-hias supaya dirujuk balik oleh suaminya. Okey. Al-muradu bizinah. Jadi kita sebut tadi perempuan, kita sebut tadi al-ihdad bermakna seorang wanita meninggalkan perhiasan, iaitu semua jenis perhiasan ketika mana dalam iddah. Dan kita sebut wajib ihdad berkabung bagi perempuan yang mati suami. Sunat berkabung bagi perempuan yang ditalak dengan talak bain ataupun yang ditalak dengan talak raj'i allati ya'isat an ruju'iha ila zawjiha. Mubah pula bagi raj'iyah kalau raj'iyah itu berharap untuk dirujuk kembali oleh suami. Hanya mubah dia berkabung, tapi awalnya suaminya dia berhias untuk menarik minat suami, merujuk dia kembali. Jadi kita sebut meninggalkan perhiasan. Semua jenis perhiasan. Apa makna perhiasan? Jadi disebut oleh Tok Syekh kita, al-muradu bizinati, yang dimaksudkan dengan zinah ialah ai at-tazayyunu fil badan, berhias pada badan. Okey. Fala yajuzu laha lubusul hul. Maka tidak boleh baginya, haram baginya memakai perhiasan. Perhiasan sama ada daripada emas, daripada perak, daripada permata ataupun daripada logam juga tidak boleh. Kalau logam tu tak disadur dengan emas ataupun perak, ataupun memang perempuan tu tergolong daripada golongan yang berhias dengan logam ataupun dengan besi. Contohlah perempuan tu kampung dia memang besi ni buat benda untuk berhias, buat anting-anting, tak buat gelang tangan, rantai tengkok ni, lepas tu dekat kaki pula dia buat guna besi ataupun guna logam. Tak, walaupun tidak disadur dengan emas ataupun perak, maka kita sebut haram juga. Sebab apa? Memang kaum kamu gunakan benda tu, besi tu, logam tu untuk berhias, maka tak boleh. Jadi perempuan yang wajib berkabung mesti tinggalkan perhiasan pada apa? Pada badan dia. Tak boleh pakai emas, tak boleh pakai perak, tak boleh pakai permata, tak boleh pakai intan, tak boleh pakai logam yang disalut ataupun besi yang disalut oleh emas dan perak. Begitu tak boleh pakai besi ataupun logam yang mana besi dan logam tu memang menjadi perhiasan bagi wanita tu dalam keluarga dia atau dalam kaum dia, dalam masyarakat dia. Tak boleh. Tak boleh pakai tu bila? Naharan, pagi. Wa amma lailan fayajuz. Kalau malam nak pakai emas, maka hukumnya harus, tidak ada masalah. Cuma harus pun kekal hukumnya makruh. Harus tapi dia mesti syarak, makruh lah. Kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat, maka tidak ada masalah juga. Jadi kesimpulan dia, kalau pakai emas perak ni, kalau pada waktu pagi haram. Kalau malam hukumnya makruh. Makruh bila kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat maka tidak makruh. Jadi kita sebut al-murad al-bizinah ialah at-tazayyun fil badan, berhias-hias pada badan. Jadi apakah hukum kalau berhias-hias pada bukan badan? Maka tidak ada masalah hukumnya.
Contoh dia mencantikkan tempat tidur dia ataupun tempat dia duduk, cushion dia, tak, kapet dia, bantal dia, dia cantikkan rumah dia, lansir dia, peti sejuk dia, ikutlah. Tak, yang penting benda tu bukan letak di badan, maka tidak ada masalah. Yang tidak boleh kalau dia pakai sesuatu di badan yang benda tu menzahirkan kecantikan dia, menunjukkan dia tu berhias, maka tidak boleh. Seterusnya al-kuhlu. Al-kuhlu ni kita mencelak. Mencelak. Perempuan yang dalam iddah boleh mencelak tak? Berdasarkan tadilah wajib, sunat, mubah tadi tu. Okey, laha an taqtahila lailan wa tamsahahu naharan. Fa in tarrat lailan wa naharan fa yajuz. Hukum pakai celak bagi perempuan yang sedang berkabung. Kalau wajib berkabung, maka haram baginya, boleh baginya memakai celak pada waktu malam. Tak, tapi pada waktu siang dia sapu balik celak tersebut. Sebab apa? Sebab ada dalil lah. Apa dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Ummi Salamah untuk memakai celak yang bernama sabir pada waktu malam, dan pada waktu siang dihilangkan semula, dibuang, disapu semula. Okay, fa in tarrat, kalau dia darurat, perlu juga guna celak pada waktu malam dan juga siang, maka hukumnya harus. Contohnya doktor sebut kalau pakai celak akan menyebabkan mata kamu yang sakit ni cepat sembuh. Contohlah, saya pun tak berapa reti bab perubatan ni, kita buat contoh. Antara gambaran darurat ni begitu. Okey. Al-huli. Selesai kat situ. Al-huli. Laha an talbasa fi ma la yadhhar min jasadiha wa amma ma yadhhar fala yajuz. Okey. Kita berhenti dululah. Ada benda nak kena rujuk dulu. Sebab kitab ni memang ringkas sangat sebenarnya. Kitab At-Takhira As-Sadidah ni memang ringkas sangat. Kita pun tak berapa nak rujuk kitab lain dulu. Dia ada benda yang saya sedikit keliru, jadi kita tangguh dululah. InsyaAllah nanti kita sambung baki bab al-ihdath, iaitu berkabung. Kemudian kita masuk bab al-istibra'. Al-istibra' ni indah jugalah, cuma indah bagi pihak hamba. Hamba maknanya hamba yang disetubuhi dengan cara milkul yamin, dengan cara pemilikan. Bukan hamba yang disetubuhi dengan cara kahwinan. Yang tu selesai dah bab indah, kita dah bincang. Yang ni indah bagi hamba ni, iaitu al-istibra' tu ialah seorang lelaki bersama dengan seorang wanita, yang wanita tu ialah hamba dia, bukan isteri dia. Wanita tu sebelum pergi kepada lelaki lain, tak, sama ada dengan cara jual apa semua, tak, berpindah milik lah. Lelaki lain tu nak bersama dengan dia, mesti istibra' dulu wanita tu. Kemudian masuk bab radha', bab susuan. Nak habis dah tak ni? Lepas ni kita baca apa? Kita tengok pada bab tu, bab nafaqah. Habis bab nafaqah. Hadanah. Ditutup dengan bab hadanah. Hadanah ni maknanya hak untuk menjaga anak. Kalau berlaku perceraian contohnya, siapa yang lebih berhak menjaga anak. InsyaAllah kita akan sambung pada hari-hari mendatang. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.